Okey, sebelum ni Uncle tak percaya COVID ni. Sorry, Uncle tak percaya kepada COVID ni? Dia akan datang, katakan kau haus ke, kau nak air ke. Kalau kau nak air, kau ngangguk lah, kata Islam ni tak betul. Huda linnas wa bainati minal huda wal furqan kan? Sekarang ni I'm talking to Uncle Fee. Uncle Fee ni dia DM dekat Haze, koma selama 17 hari dan masuk ICU selama 21 hari in total. Okay, hello. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam, Haze. Apa Apa khabar? khabar? Alhamdulillah. You're better now? Alhamdulillah, better now, but kadang-kadang aku kena pakai my oxygen. My oxygen level is not stable sangat kan. Mungkin Uncle nampak lah kot saya punya video dekat YouTube yang saya berbual dengan Mira. Ya, dekat muka Uncle yang cala-cala tu, apa tu Uncle? Mesin semua tu. Itu semua luka-luka yang Uncle kena. The mesin lah. Yang when I was coma. So mesin yang melekat dekat muka tu. So dia akan lukakan bahagian wajah lah macam tu. Dalam hidung Uncle semua luka ni. Masih luka lagi ni. So Uncle sekarang ni walaupun Uncle dah keluar daripada hospital, I nampak tadi you pakai oksigen. Uncle ada mesin oksigen dan Uncle sewa. I try to walk myself, pergi toilet. So bila jalan sendiri semua mengah lah. Bila oksigen drop 80 lebih, so I got to use this lah. Because the damage is about 50% of the lung. So Uncle punya lungs sekarang ni is 50% of your lungs. Ya. Sebab COVID ni dia adalah virus yang dia attack lungs kita dulu kan? Dia attack lung dan attack macam-macam. Itu yang Uncle nak ceritakan tu. Okay, apa yang macam-macam tu Uncle? Okay, sebelum ni Uncle tak percaya COVID ni. Sorry, Uncle tak percaya kepada COVID ni? Ya, before this kita dengar lah. Ramailah orang cakap kata COVID ni konspirasi lah, itulah ini kan. Demam biasa lah, flu biasa lah. Dan termasuk Uncle lah. Uncle pun tak berapa percaya sangat COVID ni. Tetapi bila kena dekat Uncle, doktor-doktor pun cakap it's a miracle lah. Uncle dalam koma tu yang Uncle dah tengok the girl lady yang kamu interview sebelum ni kan. Apa yang awak rasa bila tidur tu? Rasa tidur memang tidur. Tapi mimpi dia tu kita dah di alam lain. Berjalan di satu tempat yang bercahaya badan kita je. Kiri, kanan, depan, belakang semua gelap. Waktu yang awak ditidurkan tu. Ini apa yang Uncle lalu. Dia macam-macam segmen dalam keadaan tu. Dalam kita koma tu. Bukan bab sakit saja. Bab kerohanian, bab agama, bab akidah, bab mana yang sakit COVID-nya, bab mana gangguan syaitan dalam Quran dan hadis. Cakap semua Uncle lalu benda. Kita nampak seksa kubur. Ini Allah nak tunjuk lah. Jadi siapa yang nak dengarlah. Before we go there, saya baru je, literally baru je dapat DM daripada seorang follower saya. Abang Haze, saya nampak Abang Haze punya video dekat YouTube. Abang cakap pasal yang anti-vax, orang-orang yang anti-COVID ni, yang tak percaya kepada COVID ni. Lepas tu, Abang Haze boleh percaya apa yang Abang Haze nak. Tapi saya tetap dengan kepercayaan saya. Saya sebenarnya malas nak reply DM yang macam tu because there's no point of me. Tak payah reply. Tak payah. There is no point of me going against people who are not clever. Macam Uncle sendiri pun bagi tahu saya tadi, before this, Uncle tak percaya kepada COVID kan? Okay, so what change? Bila Uncle kena ni, there's something wrong somewhere. So Uncle terus pergi melawati, terus dia masukkan, dia check, terus masuk ward kecemasan. Masuk ward kecemasan dalam masa 1 hari, terus dia masuk ICU, terus dia make decision malam raya, dia tidurkan lah. Okay, and I really set my mind at that point of time, I don't want to see my family. Because I know, Uncle tak boleh lawan. Kalau Uncle tengok my family, my mother, my father, my wife, my kids, I know I cannot fight myself. Uncle mesti tewas. Tewas so, macam mana tu? Tewas maksudnya, Uncle takkan boleh lalu benda ni. Mesti Uncle tak boleh tinggal dunia. Because I'm ready to go, honestly. I'm ready to go because dunia, anak-anak, isteri dan harta itu adalah fitnah bagi kamu. So if I see them before I go, Uncle mesti tak boleh tinggalkan dunia. Uncle susah nak lepaskan dunia ni. Tengok anak-anak, bini-bini, tengok mak bapak, betul tak? Sakit dia bukan macam COVID biasa tahu saya. COVID biasa ni masuk 3 hari, 2 hari dah keluar dah. Sakit tekak, pening kepala, demam. Tapi Uncle kena ni macam pisau belit masuk dalam badan ni, beribu-ribu masuk ni.
tiap malam tu. Dan dia bukan attack itu saja. Dia attack satu badan, dia attack dekat minda, dia attack your mind, dia attack your feelings, dia attack your body pain, dia attack you punya pinggang, dia attack semua segala tempat, semua dia attack. Mengigir-ngigir. Tiap-tiap malam angka menangis, merayu pada Allah Ta'ala supaya dapat tahan benda ni. Angka zikir je lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun angka dalam koma, the second day of my coma tu, my doctor kan dia call anak-anak beritahu what is happening every day, right? Dia call my anak Adri seorang ni, dia tanya, I want to ask you, why your father dalam koma tapi mulut dia sebut la ilaha illallah? Angka bercakap, angka dengar. Yang macam yoga cerita yang hari tu you interview, kata dia badan dia glowing, dia dalam gelap. Mimpi tu kita berjalan di satu tempat yang asing dan saya dalam mimpi tu saya keep on cari jalan keluar. Kadang-kadang saya berlari. Bila dalam mimpi saya berlari, mungkin di dunia yang nyatanya tu yang saya kritikal. Sebenarnya benda itu bukan mimpi. Sebenarnya benda itu semua nyata. Kita dengar, kita rasa, kita nampak tapi kita tak boleh buat apa-apa. Dia dengar apa kita bercakap kat luar tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dalam interview saya bersama dengan Amira, dia cakap dia sedang berjalan dalam kegelapan yang bercahaya hanya diri dia sahaja. Uncle mimpi apa? Uncle macam-macam. Hello, Assalamualaikum semua. Nama saya Hizmal Huzi dan dalam menangani wabak COVID-19 ini, kita semua kena lockdown. Dan dalam lockdown ini, ramai kawan-kawan saya serta saya sendiri, content creator yang buat konten-konten di dunia digital. Ada satu lagi konten yang terlibat bersama kawan saya, Dahlia Syazwan, untuk Bank Islam. Jika anda adalah SME ataupun ahli perniagaan yang terkesan akibat lockdown serta COVID ini, saksikan VT ini. Kemudian kita sambung. Macam mana pula orang-orang special je lah? Macam wanita special kan? Ada tak macam layanan istimewa? Sebab dalam skrip ada. So dalam skrip ada kena tanya. Okay. Hello semua, Assalamualaikum. Make sure korang terus tengok program ni sebab kita nak bagi tahu anda barang-barang baiknya. Barang-barang baik apa tu? Kita nak bagi kepada anda ilmu-ilmu kewangan yang perlu anda tahu dan juga produk-produk Bank Islam. Uncle mimpi apa? Uncle macam-macam. Dalam tu macam-macam. Sekejap kita dekat ada dalam disco. Sekejap kita kat dalam kubur. Kena soal kubur. Ini roh. Perjalanan roh kita. Kalaulah kita boleh WhatsApp, boleh Zoom dalam masa 2 saat. Allah Ta'ala ni lagilah laju betul lah. Roh kita ni cepat. Datang setan yang menjelma macam muka mak kita. Mak bapak kita datang cakap ini bukan agama betul. Kita sebenarnya salah Islam. Kau haus ke nak air ke, bapak saya duduk sebelah kanan, mak saya sebelah kiri. Dia akan datang katakan kau haus ke, kau nak air ke, kan? Kalau kau nak air kau ngangguk lah, kata Islam ni tak betul. Kalau aku pandang pasti yang kecewa. My wife datang duduk sebelah, my anak-anak duduk sebelah, daddy panggil uncle tu. Ni dalam koma tau. Jadi uncle buat tak tahu je, uncle la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu je yang mulut uncle sebut. Cuba kita tak ada iman, kita masuk dalam keadaan koma. Nak capai apa, Hiz? Lepas tu datang pula sakit. Dia datang attack pula. Tapi itulah alhamdulillah kalau orang ada iman, dia akan ingatlah Allah. Kalau tak ada, memang susah. Itu yang kita dengar dalam ICU atau dalam koma. Dia akan menjerit ke, dia akan makan macam orang kena sembelih ke, atau dia bercakap seorang-seorang meracau. Sebenarnya tak. Sebenarnya tengah berlawan dengan diri dia sendiri. Dalam keadaan roh dia kat mana kita tak tahu. Aku cakap, ya Allah ya Tuhanku, kalau kau nak ambil aku, kau ambil lah. Tapi ambillah dengan kelembutan kau. Kalau aku ada kebaikan lagi nak panjangkan umur, engkau panjangkanlah umur aku dalam kebaikan. Dia nak kita ngangguk je. Jadi kalau kita ngangguk akan jadi tanggal iman. Itu masalahnya. Apa yang paling vivid Uncle ingat? Paling vivid sekali, orang yang 3-4 orang yang mencari-cari kulit muka dia orang sendiri. Orang yang datang merangkak, yang makan daging busuk. Yang macam kita dengar dalam Quran dan hadis. Di mana rantai dimasukkan di ubur mereka, ditarikkan keluar daripada mulut mereka. Benda ni bukan dongeng, benda ni wujud. Penyakit-penyakit ni semua wujud. Kita kena ikhtiar lah. Kita tak boleh tawakal bodoh. Takkan beli kereta
baru taruh kunci dekat situ, tak apalah. BMW ni ada dia punya GPS sendiri, nanti apa-apa curi nanti lah. Itu tawakal bodoh namanya. Kita kenalah kunci kereta tu. Lagipun ada hadis Rasulullah yang mana sahabat Rasulullah itu tidak mahu untuk mengikat untanya. Lepas tu Rasulullah cakap, ikatlah dulu unta tu baru bertawakal pada Allah. Betul. Itu tawakal bodoh lah. Namanya biarkan kereta kat situ kan. Pasal ada orang telefon uncle cakap, Fi macam mana kau dah kena macam mana? Aku boleh ambil vaksin ke apa? Kenalah ambil bro. Cakap. Tu tepuk dada tanya iman. Kalau iman kau rasa tak cukup kuat, kau kena ikhtiar lah. Kau kena sakit kepala, kau kena makan Panadol lah. Adalah kawan-kawan uncle yang tak nak ambil. Okay, tak nak ambil. I respect on that. Kan? Tapi kau tak usah lah pergi pukul canang mengatakan pasal badan kau lain, orang lain-lain. Itu one part kan. Itu daripada segi akidah apa semua kan. Daripada segi sakit pula, pada COVID punya sakit pula. You know, how painful it is. Uncle punya oksigen sampai drop sampai 20. Uncle nampak benda tu. Uncle dah serah sebenarnya. Ya Allah, ya Tuhanku, Allah tidak pernah mungkin janji. Aku sebut nama engkau setiap kali. Engkau mesti bagi aku tanda kalau engkau nak ambil. Tapi tak ada pula tanda tu kan. Tapi Alhamdulillah lah dia nak panjangkan umur Uncle lagi. Jadi macam-macam lah Uncle cakap. Lepas tu nanti dia tunjuk anak-anak, bini-bini macam mana diorang cakap. Itu semua setan. Memang roh kita dalam koma ni memang penat. Memang keletihan. That's why kalau tidak ada amalan, cuma berharapkan pada semangat, insya-Allah takkan lepas. Ramai yang bagi tahu dekat saya masa dia kena COVID yang teruk-teruk tu, dia rasa macam dia bernafas dalam beg plastik. Macam tu ke perasaan dia? Ya. Macam bernafas dalam air, dalam swimming pool, kau nak lemas, dah hujung-hujung nak lemas tu orang tarik balik. Dapat bernafas balik. Lepas tu taruh balik dalam air, dalam beg plastik. Macam tu lah. Selama berapa lama tu Uncle? 2 hari. Uncle berlawan tu. Maksudnya seperti kita kena, kan dalam movie ada orang siksa untuk dapatkan confession kan, yang masukkan kepala dalam air, keluarkan kepala dalam air, keluarkan tu selama 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Sampai Uncle kadang-kadang dah give up dah. Sampai, ya Allah kau ambil je lah kalau betul-betul kan. Tapi tak nak pula, Allah tak sayang aku lagi kan. Jadi Uncle teruskan tegaklah fight. Sampai Uncle dengar nurse nangis. Uncle fight, Uncle, pakcik fight, pakcik tolong, pakcik fight, pakcik, you know. And bila Uncle dalam koma tu, Allah nak tunjuk, Uncle dengar nurse ni cakap. Walaupun jauh daripada Uncle. Dan Uncle boleh jawab balik. Nurse, doktor-doktor ni memang diorang sebenarnya dah mati akal sebenarnya. Dia work very hard. Tetapi dia ni macam hati dah kering, faham tak? Uncle cakap dengan diorang apa-apa pun cubalah buat lillahi ta'ala. Uncle tahu memang susah. Memang susah. Ada satu India tu, Uncle cakap dengan dia, perempuan India tu. Uncle ingat lagi nama dia Puva. Nurse. Uncle cakap dengan dia sampai dia menangis. Dia telefon mak bapak dia. Uncle cakap dengan dia. Puva, apa-apa you kerja, tolong. Kena ikhlas. Okay? Tak kisah dia apa agama. Uncle cakap dengan dia. Sekali dia pun telefon mak dia, telefon bapak dia. Dia cakap apa? Dia kata, ini pakcik depan ni. Kenapa? Saya belum menangis bila dia cakap. Nurse kan mana boleh nangis? Hati diorang kan keras. Bila dah Allah bagi second chance ni, peluang kedua ni, apa yang Uncle rasa Allah nak berikan pendidikan kepada Uncle? Oh, inilah rahmat paling besar. Allah dah tunjuk macam mana orang dah kena siksa. Macam mana dalam kitab menunjukkan, mengatakan orang datang dengan mencari-cari muka mereka di padang mahsyar. Sebelum ni Uncle dengar daripada segi kitab, daripada segi pengajian, dalam hati kecil kita tu, ya ke? Betul ke? Ya ke? Betul ke? Tetapi ni dia buka sendiri video depan Uncle, dia tunjuk satu persatu. Tiap-tiap malam tahu Zik. Tiap-tiap malam tu Uncle lalu benda tu. Siksa kubur, nampak orang datang, macam mana orang yang kena siksa, macam mana tiap malam tau. Letih. Okay lah, maybe nanti akan datang saintis yang kata, oh there's an electrical in the brain apa semua tu. I mean, you can be true, you can be right, but the fact is you can either learn something about it or you don't learn anything about it. Macam contohnya dalam Quran kan, huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan kan. Quran itu adalah petunjuk untuk manusia dan explanation kepada petunjuk-petunjuk tu untuk kita furqan, dijadikan sebagai pembeda. Yes. A tree is not just a tree, but you can learn something
with the tree. There's something that we can learn from this story. Yeah.